Bi annal apa? Iktilafa. Ha. Bi annahu apa? Fa khuffifa min baulihi, kemudian fala apa? Boleh cakap apa? Yang sahu yalsaqu. Okey. Bil mahalli. Lagi? Jemaah. Dan dibizakan di antara kedua-duanya, jadi kencing jadian dan kencing bola. Ada surah bahawasanya bersepakatan orang ramai. Sepakatan. Al-iktilaf. Iktilaf ni maknanya rasa senang lah. Maknanya orang lagi suka dokong baby berbanding baby lelaki, bayi lelaki berbanding bayi perempuan. Jadi bila banyaknya dokong bayi perempuan, bayi lelaki, jadi akanlah berlaku kencing atas badan tu. Jadi bila benda tu menjadi suatu yang umum, maka diringankan lah. Itu ulama yang keluarkanlah hikmah dia. Faham? Tapi kita tidak boleh jadikannya sebagai ilat. Faham? Oh, kalau di suatu bangsa yang lebih suka dokong baby perempuan, maka maknanya ringanlah. Tak. Faham? Itu kita sebut hikmah, bukan ilat. Faham? Lagi? Ada surah bahawasanya mengesaskan dengan mendukung sapi itu adalah lebih banyak. Lalu diringankan pada kencingnya. Diringankan pada kencingnya sabi. Dan dengan bahawasanya kencing sapi itu. Dan yang kedua, hikmah yang kedua, bi anna baula sabiyyi araq, dia lebih cair. Faham? Dia lebih tak pekat berbanding baul jariyah ataupun sabiyah. Duduk. Lagi? Dengan bahawasanya kencing sapi itu lebih halus daripada kencing. Dia halus. Lebih nipis, lebih cair. Tak pekat. Lagi? Daripada kencing urat perempuan, maka dia tidak melekat. Jadi bila benda yang, kalau kencing tu dia pekat, kalau dia kena pada satu benda, dia punya bau tu lebih lama melekat, lebih kuat melekat berbanding kalau air kencing itu tidak pekat. Faham? Jadi oleh kerana air kencing sabiyah ini dia lebih pekat, maka tidaklah berpada dengan renjis. Cara basuh dia kena kuat sikit, lebih sedikit. Maka lebih itu adalah dengan jalan basuh. Faham? Terusnya, seperti lekatnya kencing pada tempat. Lagi? Litaghazi. Semalam dah sebut susu itu bukan, selain daripada susu, kalau budak itu makan, contohnya apa-apalah, dia akan menyebabkan air kencingnya itu dibasuh
seperti biasa. Faham? Tak boleh renjis. Tetapi dari syarat dia, ada qaid dia. Selain daripada susu itu, kalau diambil atas dasar makanan gizi, faham? Kalau selain daripada susu itu dimakan atas tujuan ubat, atas tujuan tahnik, faham? Maka dia tidak lagi, dia tidak menjejaskan hukum baulus sabi itu. Maksudnya dia masih lagi dikira najis mukhaffafah. Selain daripada susu yang diambil litaghadzi, faham? Barulah memudaratkan. Kalau selain daripada susu diambil bukan dengan tujuan taghazi, bahkan dengan tujuan-tujuan yang saya sebutkan tadi, maka hukumnya masih kekal, iaitu najis mukhaffafah. Baca. Jadi qaid ni litaghadzi itu qaid. Dalam kitab-kitab matan dia tak sebut lah. Dia hanya sebut baby lelaki yang makan selain daripada susu, yang tidak makan selain daripada susu. Jadi mafhum mukhalafah dia, kalau dia makan selain daripada susu, mutlaqan, secara mutlak, tak kisahlah dia makan atas tujuan apa pun, maka najisnya berubah daripada mukhaffafah kepada mutawassithah. Tak ada qaid kan, itaghazi, tapi qaid itu adalah mesti, qaid yang ihtirazi, faham? Walaupun tak sebut dalam matan, disebut dalam kitab lain. Bila kita syarahkan benda ni, kita kena letaklah qaid tu. Benda tu disebut dalam syarah muhadzab. Lagi fala ya nau nadha, fala yamna'un nadha, maka tidak menghalang akan apa? Akan hukum baul sabi itu direnjis. Itu diringkaskanlah di bawah mukhtasar. Fala yamna'un nadha, maksudnya fala yamna'u al-hukma bi nadhi baul sabi. Takdir dia. Maka tidak menghalang daripada hukum baul sabi itu direnjis oleh apa? Tahnikuhu awwala wiladati. Sabi itu ditahnikkan pada awal kelahirannya. Kemudian sebab benda tu orang tak panggil taghazi. Dia makan tu dengan sedikit tamar, dengan sedikit madu, itu tak jadi gizi, faham? Dia hanya bagi manis mulut je. Tak ada, maka dia tidak memudaratkan. Lagi? Wala tanawuluhu lil apa? Islah. Dan juga tidak menghalang daripada hukum dia direnjis apa? Pengambilannya apa? Sufu, ubat lah, ubat dalam bentuk sobok. Dan apa-apa ubat dengan tujuan islah, faham? Islah tu maksudnya ubat. Islah kesihatan dia, faham? Lagi dah terangkan benda ni. Ni mata dia. Seterusnya dan sesuatu yang menjadi yang bernajis dengan sebab selain daripada keduanya, yakni selain anjing dan seumpamanya, dan selain, jadi kedua-duanya tu merujuk kepada najis mughallazah dengan najis mukhaffafah, faham? Huma tu dia bukan kembali kepada al-khinzir wal kalb. Ini tak cukup, kita kena kembalikan juga dhamir kepada najis mukhaffafah kan. Jadi kedua-duanya maksudnya ma dzukira daripada najis mughallazah dan juga najis mukhaffafah.
Maksudnya najis mutawassithah. Baca. Selain anjing dan seumpamanya dan selain air kencing anak-anak lelaki yang telah disebutkan, sekiranya tiada ain, Maka dia bahagi kepada dua. Faham? Illam takun ainun. sekiranya tiada ain daripada najis pada Dia ada fa tak sebelum in tu? Okey. Maksudnya fa fihi tafsil. Ada tafsil. Illam takun ainun. sekiranya bukan dia bukan najis ain. Illam takun ainun kan apa ni kana tamah. Terjemah macam mana? Sekiranya tiada ain daripada Kana tamah maksudnya kana dengan makna wujida. Sekiranya tidak ai lam tujad ainun. Illam takun ainun ai illam tujad ainun ataupun illam takun ainun mawjudatan. Sekiranya ain tak ada. Tak ada ain. Lagi sekiranya tiada ain daripada najis pada tempat tersebut, seperti air kencing yang telah kering, dan sedangkan tidak didapati baginya sebarang rasa, warna dan juga bau, ma'ruf. Lagi maka memadai mengalirkan air ke atasnya sekali. ya kafa jaryul ma'i alaihi. Lagi wa in kanat ainun, kalau ada ain. Fihi wajaba izalatu tuhmi wa muqawalatu ghairihi. Sekiranya Tapi kalau najis tu najis ainiyah, maksudnya ada ain, wajib menghilangkan rasa dan berusaha menghilangkan selainnya, iaitu bau dan warna. Lagi. Wala yadurru baqa'u lawni aw Jadi 3 perkara kena hilangkan: bau, rasa dan warna. So selagi mana ada salah satu daripada 3 sifat ini, maka najis itu dipanggil ada ain lah. Ada ain. Tapi daripada 3 tu, yang wajib kena hilang rasa. Faham? Ataupun dengan bahasa yang lebih tepat lagi, daripada 3 itu yang wajib dihilangkan 2. Tapi rasa mandatori, bau dan warna salah satu. Faham? Bau dan warna salah satu. Faham kan? Baca dah benda ni. Lagi? wala yadurru baqa'u lawni aw rihin afra zawalu. Kait tu yang kata tak mengapa masih ada lagi warna atau bau, tak mengapa tu adalah dalam surah susah nak hilangkan. Faham? Mafhum dia apa? Mafhum dia kalau senang dihilangkan, 3 tu wajib dihilangkan. Faham? Surah zawali itu kait. Wala yadurru, kait dia surah. Mafhum mukhalafah dia, kalau surah tak ada, wajib. Dia akan jadi terbalik lah. Dia bukan lam yadur, dia akan jadi yadur. Kemudian Kalau nidami wali family. kalau nidami contoh kan, dia bagi contoh. Apakah contoh warna yang susah nak hilang? Darah. Lagi? wali family. Bau arak, bau dia kuat. Jadi dia punya warna dah hilang tapi bau masih ada lagi. Adakah kita kena istiqsa' sungguh-sungguh sampai hilang? Tak. Bas. Kalau dia punya warna dah hilang tapi bau masih ada, dimaafkan. Lagi? Bila ima idza sahula fayaduru. Berbeza Ma'ruf lah. Terus. Ini ma'ruf. wa fihi qaulun annahu yaduru baqa'uhu fi kubul mahalli. Wa fi lawni wajhun kadzalika fatur takadu al-mushaffatu fi mawalihima. Dan pada bau Pada bau ada kaul. ada qaul. Maksudnya pada masalah bau ada satu qaul yang kata bau pun mandatori.
kena hilangkan. Dan pada masalah warna, ada satu wajah kan yang mengatakan mandatori. Maksudnya rasa dan bau, dua-dua ni kena hilang. Ada satu lagi qaul, rasa dan warna wajah, rasa dan warna mandatori. Waif lah. Maka berdasarkan qaul ini dan berdasarkan wajah ini, maka apa? Fatur takabu. Maka fatur takabu al-masyaqqatu fi zawalihima. Maka kena tempuhlah kepayahan dalam perkara apa? Perkara menghilangkannya. Maksud kok mana pun kena bagi hilang. Lagi? Fa'in baqiya ma'an. Kalau dua-dua masih ada, maksudnya bau masih ada, warna masih ada, ma'an, darra. Okey? Faham? Itu yang elak dia. Seterusnya. Pendapat yang kedua, muqabil apa? Sahih. Muqabil sahih kata mandatori adalah rasa. Tapi kalau warna dan bau sekali dua-dua ada, muqabil sahih kata tak apa. Tak apa tu maksudnya dalam surah susah. Faham? Bukan muqabil sahih kata tak apa, tak payah. Bukan, maksudnya kita sedang bincangkan ni dalam surah susah lah. Kita tak bincang surah senang ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan la hawla wala quwwata illa billah.
Macam Seperti mana sekiranya kedua-duanya berada di dua tempat. dua-duanya ada kat dua tempat. Maksudnya ada dua najis. Satu tempat ni warna ada tapi rasa tak ada. Tapi yang sebelah sini rasa ada, warna tak ada. Di satu pakaian. Dia kata boleh kan? Seperti mana di sana boleh. Dalam surah warna dan bau itu ada pada satu tempat pun boleh. Lagi? Ulama ini ada khilaf ni. Dalam Qalyubi ada tulis, dan ini khilaf di kalangan ulama mutaakhirin lah. Okey, sekarang ni okey, sebelum tu dalam kitab Baijuri, dalam Taqrir As-Sadidah pun dia ada petik. Kita kena beza martabat untuk hilangkan najis ni, kita bahagi yang kepada tiga. Pertama, senang, sahula zawaluhu. Yang kedua, asura zawaluhu. Yang ketiga, ta'azzara. Dia ada tiga martabat. Martabat pertama apa? Senang. So kalau senang, maka wajib menghilangkan ketiga-tiga sifat tersebut. Betul tak? Yang kedua, susah. Bila susah, maka rasa mandatori, mesti. Bau dan warna salah satu. Ada satu lagi surah dipanggil ta'azzara. Ta'azzara. Ta'azzara ni adalah surah yang mana memang tak boleh nak hilangkan. Pada ketika itu, walaupun bau dan warna masih ada, dimaafkan. Apakah surah Ta'azzara? Nanti kamu tengok. Tengok dulu Taqrir Ar-Raq, kemudian tengok dalam Baijuri. Dia ada surah yang dia panggil Ta'azzur. Faham? Sekarang ni martabat yang kedua adalah martabat susah. Perkataan susah ni, dia adalah suatu perkataan yang subjektif. Kita perlu dhabit. Nak kata ni najis ni, kategori dia susah hilang ke tak susah hilang, perkataan tu kan subjektif. So bila subjektif, kita perlukan satu panduan, faham? Dhabit. Supaya kita senang nak hukum. Kalau tidak, dia payah. Macam mana ustaz tu nak putuskan yang ni susah? Dia nak beritahu ke orang macam mana? Faham? Maka timbul satu persoalan. Adakah maksud susah adalah setelah kita menggunakan bantuan benda lain selain air untuk hilangkan najis, tetap tak hilang, baru dipanggil susah. Maksudnya apa? Kita nak mencapai titik susah tu, dia kena apa? Setelah menggunakan bantuan benda lain. Setelah guna bantuan benda lain pun tak hilang, baru dipanggil susah. Tapi kalau hanya tonyoh-tonyoh pakai air, dan kita tonyoh pakai air kan, tak hilang. Tapi tak guna lagi benda lain, sabun ke apa tu, tak guna. Belum lagi orang ni dikira apa? Dikira susah. Kalau dia dah guna pun tak hilang, baru dia panggil susah. Warna kan contoh darah, dia buat sabun-sabun tak hilang. Maka dalam mentafsirkan perkara ini, maka ada khilaf. Ada khilaf di kalangan ulama. Kalau dalam matan yang kita baca tadi tu, la yajibu kan, maksudnya Imam Mahali atas qaul yang mengatakan tak wajib isti'anah, tak wajib al-isti'anah bi ghairil ma' fi zawalin najas, tak wajib. Sekadar guna air dan tonyoh, dia panggil hattun. Air dan kita tonyoh dekat air 2-3 kali tak hilang, kira susah. Bas, lepas tu tak perlu nak usaha untuk hilangkan. Maksudnya warna ataupun bau lah masih ada setelah berbuat demikian. Dalam Qalyubi macam dia sebut tak qaul lain. Masalah ni ma'ruf.
masalah adakah wajib isti'anah. Lagi? Ha. وقيل تجب الاستعانة Hmm. والمعتمد قطعا في الطعم وعلى الأصح في غيره إن قدر على ذلك بما يجب تحسين الماء به للطهارة وإذا عصر ففيه ممرة. Sekejap, apa muktamad tadi? Ada perkataan muktamad apa? قوله وقيل تجب الاستعانة Hmm. والمعتمد قطعا في الطعم. Itu kalau ta'am. Maksudnya kalau rasa nak hilangkan rasa tu kena guna benda lain, itu wajib tanpa khilaf. Kita tak nak bincang yang rasa tu, kita nak bincang selain tu. Selain daripada rasa, warna, bau, perlu guna tak? وعلى الأصح في غيره إن قدر على ذلك. Faham? Maknanya dalam qaul yubi dia tarjihkan muktamadnya wajib. Faham? Benda tu khilaf, tapi bila khilaf kita ambil yang ringan sikit. Ringan ke berat? Lagi in qadara ala zalika. بما يجب تحسين الماء. Itu semua dia ada banyak bahasan dia. Okey. Atas qaul yang disebut as-sah tu kena guna juga apa? Kena guna juga benda lain. Okey, sekarang ni benda lain tu tak ada lah. Berdekatan tu tak ada. Kalau nak pakai benda lain, sabun contohnya, kena pergi kedai beli. Jadi sekadar mana orang tu dia kena cari benda lain. Fuqaha pun bahaskan. Okey, atas qaul yang perlulah. Atas qaul yang perlu, sekadar mana seseorang itu ditaklifkan untuk cari benda lain. Benda lain tu ada jauh sikit daripada tempat dia, dia kena pergi. Ataupun benda lain tu nak dapat kena beli, dia kena beli. Ataupun benda lain tu kalau ada sekeliling, barulah dia wajib hilangkan. Kalau tak perlu cari, dimaafkan. Faham? Itu pun dia ada dhabit dia. إن قدر على ذلك. In qadara ala, itu dhabit dia. Ini yang Qalyubi tulis lah. Kamu tengok nanti dalam Busyra dengan ibarat yang lebih mudah. In qadara ala zalika بما يجب تحسين الماء به للطهارة وإذا عصر ففيه ممرة. Dia punya kadar nak cari benda tu adalah seperti mana dhabit kadar yang mana orang tu kena usahakan dapatkan air sebelum dia tayamum. Faham? Apa dhabit dia? Kita akan belajar dalam bab tayamum. Maknanya sebelum seorang nak tayamum, dia kena usahakan dulu untuk dapatkan air. Maka ulama banyak bincangkan. Okey, air ada, tapi kena beli. Dia kena beli dah air tu, kena beli. Maka dalam bab ni pun sama, dia kena beli. Air ada, kena beli, tapi harga mahal sangat, lebih daripada ujrah misil. Maka dia tak wajib beli, dia boleh terus tayamum. Sama juga zurah ni, benda yang nak hilangkan tu ada tapi mahal, maka dia tak perlu. Air ada tapi jauh, maka tak perlu cari air, kita terus tayamum. Benda tu ada tapi jauh lah, nak kena pergi, maka tak perlu. Dia boleh apa? Berpada dengan apa? Maknanya dia berpada dengan warna ataupun bau. Dia dah boleh masuk kategori asura. Faham tak? Jadi antara ni ditarjihkan wajib oleh imam ni. Satu lagi pendapat kata tak perlu. Seperti Imam Mahali punya pandangan, iaitu memadai air dan had contohnya 2-3 kali tak hilang, maka benda tu dikira dimaafkan dengan syarat hanya berbaki tu warna ataupun bau saja. Tapi kalau dua-dua ada, itu belum sampai lagi tahap yang dimaafkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah.